Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Qari Merangkap Imam, ahli jabatan kuasa masjid yang dihormati dan dikasihi tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, dengan riayah dan inayahnya, kita masih lagi dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk terus dapat melaksana ibadat kita dalam bulan Ramadan yang diberkati Allah ini. Dan saya juga mengucap banyak terima kasih kepada pihak pengurusan masjid yang sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu pada tengah hari ini. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengerusi tadi, bahawa tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa buat umat Islam, bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keampunan, kemerdekaan dan juga bulan yang mustajab doanya. Justru setiap orang Islam perlu rebut peluang ini sebelum ia luput. Karena Ramadan yang datang pada hari ini atau yang kita sedang berada di dalamnya ini belum pasti kita berkesempatan untuk bertemu dengan dia semula. Justru dalam kesempatan yang ada ini, rebutlah peluang, memperbanyakkan amalan-amalan yang dapat meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan yang mulia ini, selaras dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 133 dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk bekerja atau melaksanakan amalan-amalan yang boleh mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan juga boleh mendapatkan surga yang bidang keluasannya seluas langit dan bumi, yang mana ganjaran ini u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi karena itu dia selaras dengan bulan puasa ini adalah Allah telah perintahkan kita supaya berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi karena itu, sementara kesempatan Ramadan yang ada ini, buatlah seberapa banyak amalan-amalan yang sepatutnya supaya kita dapat meraih keampunan ini. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin idza zukirtu 'indahu falam yusalli alaihi wa raghima anfu rajulin idza dakhala alaihi ramadan summan salakha qabla an yufarlah wa raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar
falam yudkhilahul jannah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Muslim. Rasulullah menyebut amatlah malang, amatlah rugi seseorang yang disebutkan nama aku di sisinya, lalu dia tak pernah salawat padaku. Amatlah malang, amatlah rugi seseorang yang masuk kepadanya Ramadan, lalu dibiarkan Ramadan sehingga habis, tapi dosanya masih belum lagi diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amatlah malang dan amatlah rugi seseorang yang berkesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya yang tua, yang bersama-sama dengannya, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan dia boleh masuk surga. Jadi, karena itu peluang yang terbuka dalam bulan Ramadan yang ada sekarang ini, marilah sama-sama kita merebutkannya dengan melakukan sebanyak mana yang mungkin amalan-amalan yang boleh kita lakukan demi mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amalan-amalan yang perlu dilakukan dalam bulan Ramadan ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah perkara yang pertama ialah puasa. Ya. Kerana hadis sahih Rasulullah menyebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan tentang kewajipannya, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengharapkan ganjaran balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Namun, bila bercakap tentang puasa yang dapat pengampunan Allah SWT, mestilah puasa yang sempurna. Ya, bukan hanya puasa sekadar meninggalkan makan, minum dan juga bersetubuh. Tapi puasa dalam arti kata yang sebenar yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu puasa menahankan diri daripada makan, minum dan juga melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam masa yang sama, puasa juga segala anggota daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan sebelum meninggalkan perkara-perkara yang diharuskan. Ada sebelum bulan puasa atau sebelum puasa ada perkara-perkara yang diharuskan, tapi bila puasa dilarang. Ini bukan dilarang kerana diharam, tapi dilarang kerana berpuasa. Contohnya misalnya makan, minum ya, bersama dengan isteri adalah diharuskan sebelum puasa, tapi bila puasa dilarang. Ya. Tapi bukan itu saja yang dimaksudkan dalam puasa. Tapi yang dituntut dalam puasa supaya menjadi orang yang bertakwa, mendapat keampunan Allah SWT, ialah puasa segala anggota daripada melakukan perkara yang dilarang atau diharamkan. Contohnya puasa telinga, puasa mata, puasa lidah dan juga puasa-puasa anggota yang lain. Ya. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun ay yatfi ay ta'amahu wa syarabah." Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji dan beramal dengannya, maka Allah Ta'ala tak perlu kan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya puasanya tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Ya. Dan begitu juga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayat oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dan Al-Hakim
Kata Rasulullah, "Laisa as-siyamu minal aqli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafas. Fa in syabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im, inni sha'im." Bukan puasa itu hanya sekadar puasa meninggalkan makan dan minum, tapi puasa itu adalah puasa daripada melakukan benda-benda yang lara, daripada bercakap benda-benda yang keji atau kotor. Maka kerana itu, dalam masa kamu puasa, jika ada orang yang memaki hamun kepada kamu, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan orang jahil terhadap kamu, maka jangan kamu balas. Tapi hendaklah kamu berkata, sesungguhnya aku tengah puasa, sesungguhnya aku tengah puasa. Ya. Jadi semua ini adalah dituntut dalam puasa. Kerana apabila kita berpuasa hanya tinggalkan makan dan minum, tapi pantang larang yang lain tidak ditinggalkan, maka ianya akan meninggalkan kesan yang buruk terhadap kita, iaitulah kita hanya mendapat ganjarannya, iaitulah lapar, dahaga. Itu ya, pahala puasa tak ada. Apatah lagi nak mendapat keampunan Allah SWT, jauh sekali. Ya. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyam illa al-ju'. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyam illa syahr." Ramai dari kalangan orang-orang yang berpuasa, tapi tak ada habuan puasanya, tak ada langsung pahala puasanya. Yang adanya hanya lapar. Ramai juga dari kalangan orang yang sembahyang, tapi tak ada juga pahala sembahyangnya, pahala bangun sembahyang malam, kecuali jaga malam. Jadi karena itu, maka dalam kesempatan yang ada ini, dalam bulan Ramadan ini, kita menjagakan puasa kita, ya, selain daripada menahan diri daripada makan minum, maka jagalah mata kita daripada melihat benda yang dilarang, jaga telinga kita daripada mendengar benda-benda yang dilarang, berarti mengumpat dan sebagainya, jaga lidah daripada bercakap benda yang dilarang seperti mengumpat, bohong, atau bercakap benda-benda yang tidak ada faedah. Ya, itu perkara yang pertama atau amalan yang pertama untuk mendapatkan keampunan Allah SWT dalam bulan puasa ini atau dalam bulan Ramadan ini. Perkara yang kedua atau amalan yang kedua yang perlu dilakukan oleh orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan demi meraih keampunan Allah SWT, iaitulah qiyam Ramadan, atau kita kata mendirikan sembahyang malam pada bulan Ramadan. Dan qiyam Ramadan dengan qiyamul lail ada sedikit perbezaan. Qiyam Ramadan yang dimaksudkan ialah melakukan salat tarawih atau salat sunat tarawih. Itu diistilahkan sebagai qiyam Ramadan. Tapi kalau qiyamul lail itu istilah kepada melakukan sembahyang selepas pertengahan malam atau lepas tidur bangun balik. Ya, itu qiyamul lail. Bila diistilahkan dalam istilah mengatakan qiyam Ramadan, itu artinya hanya fokus kepada salat tarawih. Ya. Dan ini juga dijamin oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah ada sebut 3 hadis yang bentuknya dan lafaznya sama, cuma bezanya puasa, qiyam dan juga qiyam Lailatul Qadar. Satu, Rasulullah kata, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Satu lagi Rasulullah menyebut, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Satu lagi Rasulullah menyebut, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Jadi
ketiga-tiga perkara ini adalah di antara amalan-amalan yang dapat meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang bangun sembahyang malam, artinya qiyam Ramadan, ya, qiyam Ramadan, qiyam Ramadan, bangun sembahyang pada bulan Ramadan, iaitulah sembahyang tarawih, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dengan mengharapkan balasan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan segala dosanya yang lalu. Jadi bila disebut imanan wahtisaban, artinya salat-salat yang dilakukan, termasuklah salat tarawih yang kita lakukan, ya, bukan kerana adat, tapi kerana ibadat, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, kerana nak mentaati perintah Allah, kerana nak mendapat keimanan kepada Allah, kerana mengharapkan balasan daripada Allah SWT. Jadi artinya salat tarawih yang dilakukan ini adalah dilakukan dengan penuh kerelaan, bukan dengan keterpaksaan. Ya, bila tak kata iman wa ihtisaban, ini maknanya dengan penuh kerelaan, dengan hati yang ikhlas, bukan kerana terpaksa. Dia ibadat yang dilakukan dengan cara ikhlas, dengan cara rela atau kerelaan, beza dengan dilakukan dengan cara terpaksa. Jadi bila dilakukan dengan kerelaan ini, dia merasa seronok. Bila seronok, dia tak terasa penat. Kerana dalam melaksanakan ibadat itu, orang yang melakukan salat adalah orang yang sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang bermunajat kepada Allah. Dan Rasulullah menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaih min ma siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga Allah dan Rasulnya menjadi paling dicintai. Dan coba bayangkan tuan-tuannya, saya selalu menyebut, kenapa ada setengah orang digayut telefon sampai 3 jam tak rasa letih. Kita bercakap telefon 2 minit tu pun rasa letih dah. Dia 2 jam, 3 jam tak letih. Sebab dia bercakap dengan kasih dia. Kalau cakap dengan orang lain, tak ada 2 minit, dia letak dah. Tapi kalau dengan kekasih, macam-macam modal dia boleh bercakap. Ya? Tak habis-habis. Sebab seronok. Bila seronok, tak letih. Tapi kalau kita bermunajat kepada Allah, kita berinteraksi dengan Allah, kita tak merasa Allah itulah yang paling dicintai, macam mana kita nak seronok? Ini yang sembahyang, kalau minta maaf lah ya, saya tak komen tentang sembahyang 8 atau sembahyang 20. Tapi kalau tepat sembahyang 20, lepas daripada 8 tu tengoklah, tinggal berapa sahur? Pasal apa? Sebab penat. Nak tunggu 6 salam lagi, 12 rakaat lagi tu rasa macam berat. Kalau tak berat, tak balik. Tak salah tu beri alasan. 8 itu Rasulullah buat, 20 itu Sayyidina Umar. Saya minta maaf lah ya. Yang soal khilaf saya tak. Tapi kalau beri alasan yang 8 itu Rasulullah buat, yang 20 itu Sayyidina Umar buat, saya nak tanya orang ini, adakah awak lebih takut kepada Allah daripada Sayyidina Umar? Kenapa kita berani nak query tentang Khulafa' Ar-Rasyidin buat? Dia lebih takut pada Allah. Nak buat, tak mau buat. Nak 8, ikut pandailah, tapi jangan gunakan alasan itu. Sebab Rasulullah sendiri perintah kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan Sayyidina Umar adalah salah seorang daripada khulafa'ir rasyidin. Jadi kerana itu, kalau kita nak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, mestilah qama Ramadan imanan wa ihtisaban. 2 itu perlu.
Ya. Kenapa kita datang sembahyang tarawih? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala, karena kita percaya tentang perintah Allah, kerana kita ihtisaban mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala. Justru kita lakukan dengan ikhlas, bukan terpaksa. Bukan mari kerana adat. Sebab adatnya bulan Ramadan orang sembahyang tarawih, kalau tak pergi tarawih kan nampak sangat. Nah, itu bukan iman. Tapi kaum Ramadan adatan itu. Ya, bukan iman. Jadi yang ini tersaharaplah. Sebab itu kita tengok kenapa, ya, kita balik kepada, saya ingat boleh dikatakan majoriti penceramah akan baca ayat 183 dalam surah Al-Baqarah itu. Saya tak perlu ulang, tapi saya nak sebut ayat ini menekankan bahawa matlamat puasa itu adalah supaya manusia itu berubah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ya, supaya menjadi orang takwa. Kenapa lepas daripada puasa lepas bulan Ramadan untuk macam tu juga? Maknanya artinya puasa yang dilakukan itu tidak ada konsep atau unsur iman wa ihtisaban. Tarawih yang dilakukan juga tidak ada unsur iman wa ihtisaban. Kalau ada unsur ini, sudah tentu lepas Ramadan nanti dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum Ramadan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, kerana matlamat puasa itu adalah untuk menjadi orang bertakwa. Dan sebagaimana ayat 133 surah Ali Imran yang saya baca tadi, keampunan Allah dan surga Allah itu uiddat lil muttaqin, hanya disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya. Jadi karena itu kita kena rebut. Nak mendapatkannya, buatlah apa yang dituntut dalam bulan puasa, iaitulah yang pertama puasanya dengan sempurna sebagaimana yang saya sebut tadi. Yang keduanya, qiyamnya juga adalah dilakukan dengan sempurna, dengan ikhlas, dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh At-Tirmizi, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munjid. Katanya, sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu raghaba fi salati tarawih jama'atan faqala man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munjid, telah sabit daripada Rasulullah menggalakkan supaya tarawih ini dilakukan secara berjamaah, bukan dilakukan secara persendirian. Justru Rasulullah sebut, siapa yang berdiri salat bersama dengan imam, katanya hadis ini khas untuk sembahyang tarawih, sehingga imam beritar, maka ditulis untuknya sama seperti qiyam lailah, seperti sembahyang sepanjang malam. Jadi kata beliau, ganjaran yang dijanjikan oleh Rasulullah ini tidak akan diperolehi oleh orang-orang yang hanya sembahyang sebahagian kemudian beredar sebelum imam beredar. Bukan tak dapat pahala salatnya, dapat, tapi pahala macam orang qiyam sepanjang malam itu tidak dapat. Karena nak dapat pahala itu, dia kena beredar bersama-sama dengan imam. Artinya ikut imam sampai ke habis. Ya, bukan separuh jalan. Ya. Dan karena masa kita agak terhad, saya cepat sikitlah. Perkara yang ketiga yang perlu dilakukan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah qiyam pada malam Lailatul Qadar. Nak qiyam pada Lailatul Qadar, nak cari Lailatul Qadar ni bila? Ini ada rahsia Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak beritahu, kalau beritahu semua nak tunggu malam tu ya. So dia kata cukuplah satu malam itu untuk mendapat ganjaran lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 83 tahun.
Tapi Allah Ta'ala tak beritahu. Allah Ta'ala hanya beritahu malam Lailatul Qadar terletaknya pada bulan Ramadan. Buktinya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu adalah pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Justru Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, berarti Lailatul Qadar berada dalam bulan Ramadan. Bila? Itu hak Allah. Nak tepat Lailatul Qadar, start daripada satu hari bulan sampai ke akhir, insya-Allah salah satu daripada malam itu menepati dengan Lailatul Qadar. Dia tak perlu jumpa Lailatul Qadar. Yang pentingnya amalan yang kita lakukan menepati Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau tak berkesempatan juga, ya, ada mengikut pengalaman Rasulullah suruh kita fokus pada 10 akhir Ramadan. Ya. Tapi itu tak pasti, ya, tidak semestinya 10 akhir. Mungkin pertengahan Ramadan, mungkin awal Ramadan, cuma mengikut kebiasaannya. Ya. Ia berlaku pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itulah kita dapati beberapa hadis, ya, selain daripada Rasulullah menggalak kita untuk qiyam pada Lailatul Qadar, ada hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr awakhir min Ramadan wa yaqulu taharrau Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kata Aisyah, Rasulullah biasanya beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Lalu Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Ini adalah berdasarkan pada pengalaman biasanya baginda jumpa Lailatul Qadar berlaku pada 10 akhir. Tapi tidak semestinya macam tu. Ya, yang pastinya dalam bulan Ramadan. Kita juga daripada Aisyah juga mengatakan, Rasul sebut dalam satu hadis yang lain yang riwayat Bukhari, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Jadi ini ada dua riwayat. Satu suruh cari 10 akhir Ramadan. Maknanya 10 hari itu kena 10 malam itu kena maintain. Satu lagi mengatakan malam-malam ganjil. Biasanya orang pilih malam ganjil tu. Ini masalah kita. Masalah kita, sebab itu Rasulullah tak beritahu. Kalau beritahu malam tu jelah. Dah beritahu 10 akhir pun bila ada hadis sebut malam ganjil, malam ganjil tu je. Jadi kena ubahkan cara itu. Kena cari Lailatul Qadar daripada awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Datang sembahyang berjamaah, datang sembahyang tarawih daripada malam pertama hingga malam yang ke-30. Kalau bulannya 30, insya-Allah salah satu daripadanya akan menepati dengan Lailatul Qadar. Jangan miss. Kalau miss satu malam secara betulan malangnya malam tu Lailatul Qadar. Nyanyi kita. Ya. Ya. Itu perkara yang ketiga yang perlu dilakukan. Perkara yang keempat, selain daripada qiyam Ramadan, juga kita digalakkan untuk qiyamul lail. Walaupun yang paling dituntutnya adalah pada 10 akhir Ramadan, tapi mengikut apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa qiyamul lail menjadi adat Rasulullah sepanjang masa, bukannya hanya Ramadan, tapi sepanjang tahun. Ya. Sebab itu kata Aisyah, la tada' qiyamul lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu wa kana idza marida aw kasala shalla qaidan. Itu sampai ke tahap itu. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan kamu tinggalkan qiyamul lail
Bila sebut qiyamul lail ini artinya bangun sembahyang selepas tengah malam, ya. Jangan kamu tinggal qiyamul lail. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggalkannya sehingga bila baginda sakit atau baginda rasa letih, baginda tetap terus juga qiyamul lail dengan sembahyang cara duduk. Ya. Dan satu hadis lagi yang diriwayat oleh At-Tirmizi, katanya alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah taala wa manhatun anil ism wa takfirul sayyiat wa matradatun lidda' anil jasad. Ya. Tapi hadis ini At-Tirmizi meriwayatkannya dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis gharib, tapi tak apalah, so ada dua riwayat yang lebih kurang hampir sama. Kata Rasulullah, hendaklah kamu qiyamul lail kerana ia menjadi adat orang saleh. Artinya kalau tak qiyamul lail bukan orang saleh lah kata. Ya, sebab kata Rasulullah adat kebiasaan orang saleh bangun sembahyang malam, qiyamul lail. Ya, adat orang saleh sebelum kamu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Dan qiyamul lail merupakan satu cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun anil ism, dan mencegah kamu daripada berdosa. Wa takbir lisayyiat, dan mengkafarahkan segala keburukan. Wa matratatun lidda anil jasad. Ini yang dikatakan gharib, dan dia menghalau penyakit-penyakit daripada tubuh badan. Tapi dari segi, kalau kita tengok dari segi exercise-nya memang menasabah. Sebab bangun sembahyang malam itu kita lepas bangun kita exercise, ya. Lepas bangun daripada tidur kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala 11 rakaat. Tahajudnya 3 salam 6 rakaat. Salat taubatnya 2 rakaat campur dengan witir 3 rakaat, 11 rakaat. 11 rakaat kita satu rakaat berapa kali sujud? 2 kali sujud maknanya 22 kali sujud tu bergerak, ya. Dan yang dikatakan lebih asah daripada kata itu iaitulah alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratul lisayyiat wa manhatum lil ismi. Lebih kurang cuma kurang satu ya, kurang madratul lidda' itu. Hendaklah kamu dirikan sembahyang malam kerana ia adalah kebiasaan orang yang saleh sebelum kamu, dan ia merupakan salah satu cara pendekatan kepada diri kepada Tuhan kamu, dan mengkafarahkan pada segala keburukan dan mencegah daripada dosa. Ya. Dan akhir sekali ya, cepat sikit. Untuk meraihkan keampunan Allah SWT dalam bulan Ramadan juga ialah memperbanyakkan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan tuan-tuan ni. Kita dengan Rasulullah. Rasulullah memang maksum, jamin tidak ada dosa. Ya. Dosanya diampunkan, dosanya lepas dan juga dosa akan datang. Tapi Rasulullah kata, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Rasulullah kata, wahai tuan-tuan, wahai manusia. Ini bukan tuju kepada orang yang beriman saja nih, semua manusia. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Beristighfarlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Kerana sesungguhnya aku bertaubat pada Allah satu hari 100 kali. Ya. Kalau Rasulullah maksum itu 100 kali bertaubat dan minta ampun kepada Allah, cuba renungkan diri kita. Berapa kali kita minta ampun pada Allah sehari? Kalau yang semaya ikut imam tu, harapkan imam baca istighfar 3 kali itu je. Ya. Sedangkan istighfar ini dia tak perlu masa khusus dan tak perlu pun tempat yang khusus. Sambil berjalan, sambil bawa kereta, boleh beristighfar. Ya. Satu lagi hadis Rasulullah mengatakan,
Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Ini hadis riwayat Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari melebihi 70 kali. Jadi tadi kata 100 kali, yang ini 70 lebih 70 kali, maknanya sama aja lah, tak beza pun. 100 itu pun lebih. Ya. Jadi karena itu, kalau masa lain pun beristighfar perlu diperbanyakkan. Apatah lagi dah bulan Ramadan ini, banyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat. Sebab apa? Sebab kita ni manusia, dan manusia tak lepas daripada kesilapan. Tak sah dabik dada kata aku ni warak, aku bersih, tak ada lah. Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Setiap anak Adam ini banyak melakukan kesalahan. Khata', kalau ikut istilah bahasa Arab, khata' itu sigah mubalaghah dah. Makna banyak. Bukannya satu dosa, tapi banyak dosa. Banyak melakukan kesalahan. Tapi bila sebut kullu bani Adam, maknanya tak ada pilih bulu lah ya. Siapa pun asalkan namanya anak Adam, ya. Apa pangkat kamu, apa keturunan kamu, apa taraf ilmu kamu, pencapaian, semuanya anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan banyak kesalahan ini, iaitulah orang yang banyak bertaubat. Jadi karena itu, sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, bagi meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah sifat orang yang banyak bertaubat ini adalah sifat orang yang muttaqin sebenarnya. Ya, sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 135, ya, di antara sifat orang muttaqin yang dipuji oleh Allah Taala, iaitu Allah tersebut, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, iaitulah orang yang apabila dia terlanjur melakukan fa'alu fahisyah, melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya sendiri, zakarullah, cepat-cepat dia mengingati balasan Allah, fastaghfaru, dan terus dia meminta ampun kepada Allah. Tidak ada KIB, ya, taklah tunggu-tunggu, tak ada. Ingat saja balasan Allah, fastaghfaru, ya. Kalau ikut dalam istilah bahasa Arab, fa ini litartib duna taraqi. Fa ini maknanya berlaku terus, direct. Tak ada ruang KIB, tak ada tempoh, serta merta. Itu ataf dengan fa. Ya. Bila saja ingat pada balasan Allah, fastaghfaru, terus dia minta ampun kepada Allah, ya. Karena dia yakin tidak ada yang mengampunkan dosanya kecuali Allah SWT. Yang keduanya, sifat orang ini, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak akan berterusan dengan apa yang buat. Bila dia melakukan kesalahan, terus dia bertaubat, terus minta ampun, dan ditinggalkan terus. Karena dia tahu benda yang dilakukan itu adalah satu kesalahan. Jadi karena itu, dalam bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT ini, marilah sama-sama kita rebutkan peluang yang ada ini untuk banyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah SWT. Jangan takut banyak. Dan beristighfar ini tak kena bayar lesen sikit pun, ya. Mana-mana boleh sebut, dan bila-bila masa boleh sebut. Kalau Rasulullah 100 kali, kita perlu lebih lagi, ya. Tak cukup dengan 100 tu, kerana kita banyak dosa dengan Rasulullah. Jadi malangnya kita banyak
membuangkan masa banyak sangat. Buang masa dalam bulan puasa ini, buang masa dengan tidur tu boleh tahan lagi, buang masa dengan benda-benda yang lara, ya. Sedangkan Rasulullah kata innamas siyamu anil lagwi warrafas. Ya. Puasa yang dituntut itu ialah puasa daripada melakukan benda-benda yang tak ada faedah. Orang mukmin yang berjaya, orang mukmin yang tidak membuangkan masa. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah SWT, orang mukmin yang berjaya ialah orang mukmin yang sembahyangnya khusyuk dan orang mukmin yang mengelakkan diri daripada melakukan benda-benda yang lara, benda-benda yang tak ada faedah. Jadi kerana itu dalam kesempatan bulan puasa ini, tinggalkan benda-benda yang lara itu, ya. Buatlah benda-benda yang berfaedah, dan yang paling berfaedah dalam bulan puasa ini ialah berzikir pada Allah, membaca Al-Quran. Imam Malik bulan puasa stop pengajiannya, walaupun dia suka mengajar. Bulan puasa dia stop pengajiannya, dia nak tumpukan pada beribadat dan tumpukan pada Al-Quran. Imam Syafi'i bulan biasa satu hari sekali tamat, bulan 30 kali tamat. Bulan puasa 2 kali ganda, 60 kali tamat. Siang sekali, malam sekali. Kita ni nak tanya, 1 kali tamat tu boleh ke tak? Ya. Kalau tak boleh banyak, 1 kali pun alhamdulillah lah. Yang tak bolehnya baca baru 2 juzuk pakai nak nama. Itu masalah. Jadi setakat itu saja yang dapat saya berkongsi sama pada hari ini. Kalau ada sedikit banyak yang boleh diambil manfaat, terimalah dia sebagai anugerah daripada Allah SWT. Kalau ada kesilapan atau kesalahan, saya minta maaf. Itu adalah satu kekurangan yang ada pada insan yang kerdil ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa du'ana wa taubatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana من بعده تفرقا مأسوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم سلمنا من رمضان وسلمه منا واجعله منا متقبلا. اللهم طول عمرنا يا الله بطاعتك إلى لقائنا رمضان الآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.